Alhamdulillahi Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uqli wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Uzbiyadi qala silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil wa mayyazakaru wa ilal ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa zidna fahman nabiyyin wal ilhamnal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dan selama-lamanya di atas limpahan dan kurniaan Allah kepada kita. Moga-moga Allah memberkahi majlis kita daripada awal sehingga ke akhirnya. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kefahaman sebagaimana kefahaman para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin. Allah terangkan mata hati kita, mata hati yang benar-benar dengan suluhan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan nafsu kita setunduk-tunduknya sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala ingin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan kuliah pada malam ini, insyaAllah sekiranya ada soalan boleh masukkan dekat dalam bahagian ruangan chat, dan jika ada nota-nota pun boleh masukkan bahagian ruangan chat. Hari ini kita akan masuk bab istinja dan adab-adabnya. Sebagaimana semalam kita sama-sama dalam bab taharah ataupun bersuci, kita revision sikit, iaitu daripada awalnya kita hukum-hukum taharah itu yang merupakan tajuk utama. Taharah ini bermaksud bersuci dari segi bahasanya, suci dan bersih. Dia terbahagi kepada dua, hisi dan maknawi. Kemudian dari segi syaraknya adalah sesuatu yang perlu kita bersihkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti solat, bertawaf, baca kutubah dan juga memegang mushaf. Dan taharah ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu jenis hadas besar dan kecil, dan juga taharah dari segi bentuk najis. Sebagaimana firman Nabi kita SAW, suci bersih itu adalah separuh daripada iman. Bukannya suku, bukannya orang kata segelintir, tetapi dia termasuk daripada separuh daripada iman. Maka keprihatinan Islam terhadap taharah itu sangat diberikan penekanan. Kenapa taharah itu penting? Kerana pertama, dia mendorong kita kepada dorongan fitrah seorang manusia yang sukakan kepada kebersihan. Yang keduanya, dia memberikan kepada kita iaitu kehormatan dan juga kemuliaan seseorang Muslim. Dari segi menjaga kesihatan juga dalam bentuk bersuci dan juga taharah, supaya manusia ini apabila dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci. Bersih dari segi zahir dan batin. Zahir inya daripada kita punya tubuh badan ataupun pakaian kita, batin inya adalah bersih daripada sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Maka di situ juga ada beberapa jenis air yang boleh dilakukan untuk taharah. Pertama, air mutlak. Yang kedua, yang makruh adalah air daripada bejana logam. Air yang suci dan menyucikan tetapi tidak boleh, iaitu air yang dicampur dengan air mutlak yang suci
kemudian dicampur dengan sesuatu yang suci sehingga dia merubah kepada warna, dia tidak boleh dilakukan untuk bersuci. Dan yang keempat adalah air mutanajis, iaitu air yang terkena najis tidak dibolehkan sama sekali untuk dilakukan secara bersuci. Maka di situ juga kita cerita semalam bersama-sama murajaah dalam 3 jenis najis. Najis yang berat, najis pertengahan dan juga najis ringan. Apakah perbezaan di antara ketiga-tiga ini? Pertamanya adalah jenis najis tersebut. Yang keduanya adalah bagaimana cara ingin menyucikan. Najis yang berat disebut sebagai najis mughalazah. Itu ada 2 je. Apa dia? Anjing dan babi. Yang dikatakan najis muhafafah, najis pertengahan. Apakah dia? Dan seterusnya najis muhafafah adalah najis yang ringan. Dia ada satu je najis ringan itu, iaitu najis air kencing bayi lelaki yang masih menyusukan daripada ibunya sendiri sehingga umurnya mencecah kepada 2 tahun, dia tidak ambil apa-apa makanan. Sekiranya bayi tersebut dia minum susu ibu tetapi dia ada minum susu formula juga. Itu contohnya dia ada minum susu tin, Isomil, Dash Lady, S26 atau apa saja jenis susu formula, dia tidak termasuk dalam najis muhafafah kerana dia telah minum susu selain daripada tubuh badan ibunya. Walaupun dia tak makan lagi, walaupun dia tak ambil apa-apa makanan selain daripada susu, dia hanya konsum susu ibu dan juga susu tin, kan, ataupun susu formula, tetapi dia tidak jatuh kepada najis muhafafah kerana dia telah minum selain daripada susu badan ibunya. Maka dia akan jatuh kepada najis pertengahan, iaitu dipanggil najis mutawassitah. Di situ jugalah kita membincangkan bersama-sama bagaimanakah kaedah-kaedah menyucikannya. Hari ini kita masuk bab istinja dan adab-adabnya. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja bererti menghilangkan najis dari kubul dan dubur. Menghilangkan najis daripada 2 tempat, iaitu kubul dan dubur. Hukumnya adalah wajib. Kerana apabila hukum istinja ni wajib, sebab apa? Terdapat dalil yang mewajibkan kita membersihkan diri kita daripada najis. Maksudnya di sini kubul dan dubul adalah hadas kecil ataupun dipanggil hajat, buang hajat lah. Hajat kecil atau hajat besar. Maksudnya dalam kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Rasulullah SAW melakukan setiap kali membuang air kecil ataupun besar. Dia tidak ada pilihan. Maknanya setiap kali buang air kecil ataupun besar, kita perlulah beristinja. Maka apakah perkara ataupun apakah bahan-bahan yang dibenarkan untuk beristinja? Yang pastinya adalah air mutlak. Macam kita orang Melayu, wajiblah ke atas kita, iaitu kalau tidak ada masalah dengan masalah air, kena sucikan dengan air mutlak. Maknanya air yang bersih. Walaupun kita tahu hari ini banyak tandas-tandas awam yang tidak membekalkan air. Kan? Maksud kita masuk tandas tu kan? Paip pun tak ada, ataupun dekat skru belah tepi tu pun tak ada air. Adakah kita tidak dibenarkan untuk beristinja? Maka kita balik pada hukum tadi. Hukum tadi adalah wajib kerana Nabi tidak pernah meninggalkan ianya. Sebab bukan tak ada air, memang dia tak buat. Sebab terlalu orang kata menjaga kebersihan. Kan? Kenapa hari ini mereka tak banyak keluarkan air? Sebab dia nak mengelakkan daripada tandas yang basah, lecah. Kita orang Melayu ni dominan lah sangat dengan air mutlak. Kalau boleh kita ni air tu bersungguh-sungguh siap cuci tandas orang tu. Sebab itulah mereka mengambil pendekatan supaya tandas dalam keadaan bersih. Tetapi mereka tidak membekalkan. Tidak membekalkan kedua-dua. Satu air daripada pipe, satu air daripada tempat yang dekat tu kan, yang ada scroll kat tepi tu. Maka apa hukumnya? Masih lagi jatuh kepada kita wajib. Kalau dah terdesak sangat, pergilah ambil air mineral ke, tadah air ke, kemudian kita cuci. Contohnya kalau kita berada di negara-negara luar. Kalau di China contoh kan, China dia memang tak banyak lah yang kita nak jumpa tandas yang ada air.
Sebab culture mereka itu, mereka hanya menyucikan daripada menggunakan tisu. Tetapi kita balik-balik, adakah dalam keadaan tersebut ianya jatuh darurat? Kita orang Islam, kita kena jaga. Maknanya kita kena bersihkan juga menggunakan air mutlak. Sebab itu hari ini kita kena ada sedikit pandangan yang betul-betul tajam, orang kata. Sebab dekat tandas, dia akan ada letak gambar. Ada letak gambar tandas cangkung, ada yang dia letak gambar tandas duduk, ada juga dia letak gambar tandas duduk berserta dengan paip. So di situlah bagaimana kita ini perlu cakna dan cara bagaimanakah keadaan pada hari ini yang tidak meletakkan pada setiap tandas itu adanya air paip ataupun air mutlak untuk kita menyucikan. Tetapi apakah hukumnya? Hukumnya masih lagi wajib. Maka kita berpegang kepada bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak pernah tidak menyucikan. Tapi kalau dah daruratlah sangat, punyalah tak tahan masuk-masuk, kita masuk Allah, dah lepas pula hajat. Macam mana kita nak buat? Apa yang perlu kita lakukan? Maka sebab itulah sebagai seorang perempuan, perlulah ada tisu. Ataupun standby lah tisu basah. Itu biasa yang perlu kita buat untuk kita mengambil langkah-langkah. Kadang-kadang kita punya dah tak tahan, main masuk je. Tengok-tengok Allah tak ada. Lepas tu apa perlu kita buat? Takkan kita nak selesaikan hanya di situ. Maka kalau dalam keadaan darurat, pergilah cari, lepas kita membuang hajat itu, pergilah cari tempat lain atau tandas yang lain untuk kita cuci kan. Lalu apa perlu kita buat? Lepas kita dah sarungkan kita punya seluar, panties tu, maka buka balik seluar lepas cuci. Sebab panties tu kita risau masih ada terkena lagi najis. Najis-najis serpihan-serpihan. Sebab itu bagi kaum wanita ini kita galakkan untuk apa? Untuk pakai panty liner. Ini antara bagaimanalah kita untuk menjaga diri kita dalam keadaan yang sentiasa bersih dan suci. Sekiranya ianya tidak ada, berlakulah istinja itu dengan sesuatu benda yang keras dan kasar. 2. Keras, kasar. Yang boleh menghilangkan najis. Salah satunya kita semua tahu, batu. Batu ni janganlah ambil batu yang contohnya dia pertama mestilah keras. Yang keduanya tidaklah terlalu besar sangat. Makna sesuai. Ini kalau dah darurat sangat, dah tak ada air, maka kita boleh gunakan kaedah ini. Ataupun kayu. Cari-cari kat hutan tak jumpa pula batu. Batu tu mungkin terlalu kecil. Ataupun kita jumpa batu mungkin terlalu besar. Boleh guna kayu. Ianya adalah benda yang keras. Kertas. Kertas yang keras. Daun-daun kayu. Dia maknanya kita tengoklah pada peringkat-peringkat. Mula-mula kita cari batu. Kalau tak ada batu, kayu. Kalau tak ada kayu, kita tengoklah kalau ada kertas. Kalau tak ada pun kita tengok dalam keadaan daun-daun kering. Ini apabila berlaku dalam keadaan darurat. Dan sebagainya yang seangkatan dengannya. Maka itulah yang dipanggil sebagai, yang dikatakan kenapa dipanggil sebagai istinja. Contohnya tisu pun dibenarkan. Ustazah, tisu basah boleh? Pun boleh. Kenapa menggunakan benda yang keras? Kerana boleh meyakini untuk mengeluarkan benda-benda yang kotor tadi. Dia kalau terlalu lembik sangat pun tak boleh. Takut dia tertinggal pula dekat situ. Contohnya kita pakai tanah liat. Kita ambil tanah liat. Tanah liat ni kalau kita tengok belah tepi tu kita ambil kita risau-risau kita nak istinja, tertinggal pula tanah liat tu dekat situ. Maka sebab itulah dia menggunakan benda-benda yang keras. Sebanyak berapa bilangan? 3 kali. Kain pun boleh. Maksudnya kita tengok dalam keadaan yang bagaimana. Tetapi seandainya diberi pilihan antara batu dan air. Janganlah kita mana-mana nak test hari ni kita test batu lah pula Ustazah. Maka dia berbalik pada peringkat yang pertama adalah air mutlak. Contohnya kalau kat hutan lah. Kat hutan, dekat gurun yang cari-cari air. Nak cari nampak air terjun tu tapi terlalu jauh. Tapi dah tak tahan. Sehingga kan kalau ketika pada zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad kita pernah buang hajat. Dia buang hajat dekat satu tempat.
Lalu ketika itu sahabat, dia minta seorang sahabat ini untuk ambilkan batu. Dia cari-cari batu tak jumpa. Sebab di dalam keadaan tanah padang pasir. Kemudian dia jumpa najis. Najis ini dia dah keras. Najis yang keras, lalu dia ambil. Darurat ni. Adakah Nabi terima? Walaupun dia dalam keadaan keras. Nabi tidak terima. Ini kita kena faham lah. Maka Nabi tidak menerima walaupun benda itu najis itu telah menjadi keras, tetapi Nabi tidak mengambil. Nabi buang najis tersebut. Nabi suruh cari yang lain. Kalau digunakan istinja selain daripada air. Istinja ni maksudnya menghilangkan najis dari kubul dan dubul. Selalu kita panggil bahasa kita, bahasa pasar kita cebok lah. Inilah istinja ni bahasa agama kita. Selalu kita tak dominan. Bila dengar perkataan istinja, kepala otak kita secara menjurus pandang apa? Pakai batu. Tapi sebenarnya tidak. Contoh bab taharah. Taharah selalunya kalau kepala kita ingat, taharah ni mesti 1 kali air tanah, 6 kali air suci. Sebenarnya taharah itu bermaksud suci. Ini kita kena dominan biasa menggunakan bahasa-bahasa agama kita. Maka digunakan istinja selain daripada air, diisyaratkan alat itu mestilah kering. Kalau contoh kita guna batu, janganlah batu itu basah. Ataupun mestilah perkara yang kita gunakan itu bersifat kasar, tidak terlalu lembik, tidak terlalu fragile. Dia juga tidak licin. Tidak licin. Contoh, bagaimana kita nak tengok batu yang licin? Batu sungai. Batu sungai dia kadang-kadang dia licin. Dan dilakukan sehingga najis dikubul atau dubur dan najis itu tidak melampaui papan punggung atau kepala zakar. Kepala zakar ini lelaki lah. Maksudnya bila kita sapu itu najis itu tak melampau. Terlebih-lebih sampai ke terlebih kita punya punggung. Punggung kita tu kan dia ada papan punggung tu. Maksudnya jangan dia sampai terlebih. Maksudnya begitu ataupun kepala zakar, terlebih daripada kepala zakar, maka ia boleh disucikan. Begitu juga berbalik kepada perempuan. Dan kita kena pastikan najis itu tidak berpindah dari tempat terkena najis ketika keluar. Contoh, jangan pindahkan najis tu pula ke depan ke belakang, ke belakang. Maksudnya begitu. Maknanya bila kita ada 3 jenis kayu ataupun 3 jenis batu, kita seakan tarik je satu, kemudian kita buang. Jangan kita buat ulang demi ulang perbuatan tersebut kerana kita risau dan runsing ianya mengubah ataupun ianya memindahkan najis itu. Maknanya sekali kita lepas. Kali kedua kita lepas. Jangan kita ulang dan ulang. Dan diisyaratkan juga tidak kurang daripada 3 kali sapuan. Kali pertama kita tengok, macam dah confirm bersih ni Ustazah. Tak payahlah buat kali kedua. Maksudnya dia mesti 3 kali. 3 kali sapuan, tidak kurang. Boleh lebih? Boleh. Tapi jangan kurang. Sekiranya belum hilang najis dengan 3 kali sapuan tadi, tambahlah lagi sehingga kita yakin hilang segala kesan najis tersebut. Dan perkara ini sunat. Tadi hukumnya wajib beristinja. Sunat bagi kita adalah menggunakan bilangan yang ganjil. Ini sunat. Maknanya kalau 3 kali rasa tak bersih, kita buat 5 kali. Ini perkara sunat saja. Atau 5 kali tak bersih juga susah, buat 7. 7 tak bersih juga, buat 9. Itu contoh. So, Datin Rohani, raise hand. Ustazah, Ya. Perkara-perkara yang tidak dibolehkan untuk dibuat istinja. Ni tadi kita cerita. Tidak sah istinja dengan sesuatu najis atau yang terkena najis. Contohnya kita nak pakai batu. Batu tu pula kena pula air kencing kucing. Tak boleh. Sebab batu tadi dah terkena najis. Dia erti kata memanglah batu. Tetapi batu tadi dah terkena najis, tidak sah. Maka kita kena tengok sebagaimana daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, inilah dia nampak Nabi Muhammad. Ni kisah dia yang tadi saya cerita dia. Dia kata Nabi Muhammad buang air besar. Lepas tu dia minta suruh ambil 3 ketul batu. Dia cari-cari tak jumpa batu. Dia jumpa 2 batu. Satu lagi tu dia jumpa najis tadi. Najis yang keras. Lalu Nabi campakkan.
Nabi kata, kau ambil 2 batu tadi. Dia kata, yang satu ni tadi najis, aku tak nak. Maksudnya begitu. Dalam keadaan yang sebenarnya kita tak boleh mengambil enteng tentang perkara-perkara yang melakukan kepada istinja. Contohnya macam kalau kita nak pakai daun. Daun tu kita kena pastikan tak adalah najis burung. Tak adalah najis ulat bulu contoh yang terlekat di situ. Maka di situlah kita kena ambil cara sikit. Itu adalah tidak sah. Tetapi ada hukumnya haram. Haram beristinja dengan makanan manusia ataupun jin. Haram ke atas kita beristinja dengan makanan manusia. Makanan manusia ni contoh, biji durian. Keras kan? Ataupun tulang-tulang ayam. Kan dia keras. Maka daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia pernah berkata, Rasulullah pernah bersabda, telah datang kepada aku pendakwah jin pula. Datang kepada Nabi dan aku pun turut bersamanya. Aku membaca kepada mereka Al-Quran. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makanan. Maka Rasulullah menjawab, kau boleh makan segala tulang binatang. Sebab itu tulang binatang ni makanan jin. Tulang binatang yang terbiar-biar tu dia menjadi makanan jin. Makanan-makanan benda yang kita tak nampak. Maka di situlah sebenarnya dalam bab taharah tadi, kita sebenarnya kena bersihkan. Letak makanan, kalau contoh kita makan ayam, jangan biar letak atas meja esok pagi baru kita bersihkan. Kita risau dan runsing ianya menjadi makanan jin. Jin ni juga wujud, itu makanan dia. Lalu dia kata kau boleh makan je segala binatang punya tulang. Yang disembelih. Dengan kau menyebut nama Allah, apabila jatuh ke tangan kamu, tulang-tulang itu akan tumbuh berapa banyak daging dan segala tai binatang menjadi makanan kepada binatang ternakan kamu. Maksudnya ni di alam jin tersebut lah. Oleh itu janganlah kamu beristinja. Beristinja dengan kedua-duanya. Maksudnya jangan minta pertolongan jin. Satu. Ataupun yang keduanya kita menggunakan makanan tulang berulang tadi. Ini orang yang berdamping dengan jin lah. Sebab itu janganlah kamu beristinja dengan kedua-duanya. Kerana keduanya menjadi makanan kepada saudara-saudara kamu yang terdiri daripada golongan jin. Okey, apakah lagi makanan jin? Asap. Asap tu juga makanan jin. Ustazah, bahur tu Ustazah. Bukhor tu kan yang kita bakar tu. Makanan jin tu. Sebab dia terdiri daripada asap. Kemenyan ya. Bukhor tidak. Sebab daripada kayu-kayu yang sebenarnya yang pewangi-pewangi dia itu adalah kayu gaharu. Lalu direndamkan dengan wangian-wangian. Wangian-wangian yang tidak disukai oleh jin. Ni dia terbalik juga. So jangan ingat, diorang ni pergi majlis-majlis maulid, diorang ni bagi makanan jin. Kemudian tengok pula habis-habis ambil tarik pula kan asap-asap tu. Dia berlainan. Sebab jin ni benda-benda halus dia tak boleh dengan kayu gaharu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia bentuk kayu tu. Dia rendam dengan wangian. Lepas tu dibakar. Keluarlah asap itu, maka insya-Allah jin-jin tak suka. Itu beza. Asap yang bagaimana? Asap kemenyan. Perasap. Itu juga makanan jin. Tapi bab kata saya punya lecturer, asap rokok tu pun makanan jin juga. Kan? Asap rokok. Yang kita kadang-kadang perasap je. Sebab itu baru-baru ni ketika mana arwah nenek saya ditalkin, sedang dibacakan talkin, imam, alhamdulillah imam tu dia beri pesanan kepada seluruh yang berada di atas tanah perkuburan tersebut supaya siapa yang memberi makanan jin tu berhenti daripada memberi makanan jin. Saya kata makanan jin ni apa? Rupanya dia tunjuk macam ni. Isap rokok. Kan? Maka itu antara bagaimana kadang-kadang kita ambil enteng benda-benda tersebut. Maka hadis ini tadi menunjukkan haram kita beristinja dengan makanan jin, iaitu tulang berulang. Kedua, kita minta tolong jin pula. Maknanya ada alam dia lah. Maka lebih-lebih lagi kalau ianya makanan manusia. Sebab itulah dalam surah An-Nas, dia banyak menceritakan tentang jin dan manusia. Haram beristinja dengan sesuatu yang dihormati. Tadi haram dengan makanan jin, iaitu tulang berulang.
Yang ketiga, haram beristinja dengan sesuatu yang dihormati seperti mana-mana anggota haiwan yang masih hidup. Haram bagi kita. Lebih-lebih lagi anggota manusia. Kerana perbuatan demikian berlawanan dengan kehormatannya. Contohnya kita ni, tengok pula ada kucing pula sebelah kita macam bersin sini. Pun tak boleh. Tetapi harus beristinja dengan mana-mana juzuk binatang yang telah terpisah daripadanya. Juzuk binatang atau bahagian-bahagian binatang yang telah terpisah daripadanya jika ianya suci seperti bulu binatang yang dimakan dagingnya. Dan kulit bangkai binatang yang telah disamak. Ini kalau dalam keadaan darurat, maksimum dah tak ada batu, tak ada kayu, tak ada kertas, tak ada tisu, dah tak ada dah. Kita nampak ada bulu pula, bulu kambing kan. Segumpal dia kat situ. Pun boleh dijadikan ianya sebagai perkara yang membolehkan istinja. Tapi mestilah dia dah terpisah daripada badan kambing tersebut. Jangan pergi ambil pula tangan kambing tu kita pergi buat. Tak boleh kerana ianya ibarat seperti berlawanan dengan kehormatan tersebut. Saya rasa peringkat ketiga ni kalau dalam keadaan darurat teramat sangat. Maka adakah kita boleh meninggalkan najis kita? Contohnya kalau buang air besar, confirm kita akan bersih kan? Contohnya kalau kita buang air kecil, adakah kita menjadi tak apalah dah tak ada sangat, kita buang je lah, lepas tu dah lah kita selesai lah. Berdehem 3 kali kita pun selesai. Tak. Maka ianya ada 3 peringkat dalam istinja yang kita belajar tadilah sama-sama. Yang pertama tisu, batu, benda yang keras. Yang keduanya jangan gunakan makanan-makanan jin. Yang ketiganya kita jangan gunakan iaitu binatang-binatang yang masih hidup. Tetapi dibenarkan menggunakan juzuk-juzuk binatang atau bahagian-bahagian binatang yang telah terpisah daripada badannya. Contohnya kalau kita pergi dekat negara-negara yang sejuk kan dia cukur bulu tu kan, kita nampak boleh. Itu kalau dalam keadaan yang dah terlalu tak ada apa-apa dah, dibenarkan. Maka ada adab istinja pada qada hajat. Ada beberapa adab yang patut dipatuhi oleh setiap Muslim ketika qada hajat dan ketika beristinja. Antaranya, yang pertama yang berhubung dengan tempat. Bukan sebarangan je kita nak boleh kita beristinja ataupun kita nak buang hajat. Pantang rasa tak sedap je, okey kat situ juga. Tak. Dia ada adab dalam agama kita. Pertama, hendaklah menjauhi qada hajat atau buang air di tempat-tempat berikut. Kena elakkan. Yang pertama, tempat lalu lalang manusia. Sebab tu kalau kat hutan pun kita kena lari belakang pokok. Contohnya lah, pergi jauh sikit daripada orang. Dan tempat persinggahan rehat. Contoh, orang pun masuk hutan, kat situ dia nak berehat, kat situ kita nak qada hajat. Pun tak boleh. Yang perlu kita menjauhinya. Kerana ianya timbul akibat daripada akan menyakitkan hati orang tersebut yang duduk kat situ. Maka dia tidak terpisah daripada perkara-perkara yang menjaga adab syariat. Ini antara kita walaupun dibenarkan istinja, tetapi tempat-tempat yang kita nak buat pun kita kena tengok. Janganlah keadaan, contoh kadang-kadang kita tengok di Malaysia ni pun dia berhenti dia dekat tepi tu kan, khususnya lelaki ada pancut je. Tak boleh. Sebab memanglah dia tak ganggu orang. Tetapi dia mengganggu pandangan mata. Kadang-kadang kat tepi-tepi highway tu kan kita Allahu Akbar. Maksudnya pergilah cari tempat yang agak tersorok. Walaupun bukannya di situ tempat persinggahan kita ataupun bukannya di situ tempat untuk kita beristirahat, tetapi kita risau daripada pandangan orang yang nampak, untuk kita elakkan daripada orang yang lalu lalang. Sebab itulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takutlah 2 perkara yang mendatangkan laknat. Maka sahabat bertanya, apakah 2 perkara tersebut ya Rasulullah? Pertama, orang yang membuang air di jalan manusia dan yang di kawasan
tempat mereka berteduh. Inilah yang akan mendatangkan laknat. Ini pernah berlaku. Sebab itulah antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu doa Nabi yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah minta pada Allah. Nabi minta pertama Umar Al-Khattab dengan Abu Lahab masuk Islam, tetapi Allah pilih Umar. Kemudian Nabi pernah minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah ini adalah beragama Islam. Alhamdulillah Abu Hurairah akhirnya memeluk agama Islam. Sebab itu Abu Hurairah ini dia perawi hadis. Banyak hadis yang dia simpankan. Siapakah Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah orang yang sangat bijak dalam menghafal. Dia sangat pantas dalam menghafal. Sebab tu Rasulullah nak dia. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi kita. Abu Hurairah menjadi sebahagian daripada orang-orang yang mengembangkan Islam bersama dengan Nabi. Inilah antara dua. Kadang-kadang kita kena tengok pesan pada anak cucu kita. Khususnya kadang-kadang lelaki perempuan ni jarang lah. Tapi saya ada tengok satu video viral TikTok. Dia ni moga-moga kita semua ni Allah jauhkan daripada makan dekat tempat-tempat tersebut. Dia viralkan iaitu dia ni tukang masak. Tukang masak kemudian anak dia datang. Anak dia datang lebih kurang anak dia umur 4 tahun 5 tahun kan. Dia masak-masak tahu dia suruh anak dia kencing kat tepi tu je. Allahu Akbar. Orang ambil video. Lepas tu dah anak dia kencing dekat tempat, maksudnya ni tempat masak dia lebih kurang belah sana lah. Lepas tu kan selalu kalau orang masak dia letak bekas untuk dia basuh tangan ataupun apa kan untuk tu. Lepas tu dekat dalam video tu saya pun mencari apa salah perempuan ni sampai orang tu viral kan. Kemudian bila anak dia dah bangun, tahu dia buat apa? Dia ambil air, dia simpah je macam tu. Air kencing tersebut. Pada saya okeylah, itu bolehlah kita terima. Yang membuatkan kita tak boleh terima apa dia buat? Dia ambil air tadi yang dia duk celup tangan dia tadi, dia celup tangan dia basuh kemaluan anak dia tadi, mungkin anak ke cucu ke wallahu alam, dia macam ni je. Dia tarik dia macam tu. Lepas tu dia buat apa? Dia sambung masak. Itu yang buatkan rasa Allahu Akbar. Maka ini juga perkara yang dilaknat oleh Allah. Kita kena faham. Sebab tu bila kita masuk dekat kedai makan, kebanyakan daripada orang-orang yang beramal dengan zikrullah, dia ada rasa. Walaupun benda itu tersorok. Walaupun benda itu kadang-kadang kita makan rasa macam ada rasa macam tak kena lah. Selalunya mereka yang beramal dengan contoh zikir pagi petang, mereka ada amal-amalan ini, selalunya Allah akan berikan perlindungan terkhususnya bab kebersihan. So kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga kita tak termasuk pada peringkat macam ni. Itu juga tidak dibenarkan. Walaupun memanglah tak halang orang. Orang tak nampak, tetapi benda itu sesuatu benda yang kotor. Ustazah, Okey. Ya. dia tak sembah. Anak tu kencing-kencing tu tinggal situ je. Dia tak siram. Ya, ada tu Ha, mana dia ada tengok. Yes. Saya macam Maksudnya kencing tu ada kat situ. tu Yang kadang-kadang itu buat lagi geli. sebab tu rasa macam uish, kita ni kembang tekak kan. Contoh, saya bukan nak mengaibkan mana-mana buah negara yang kita pergi kan. Kadang-kadang kita ni pergi contoh sesebuah negara. Saya cerita macam Bangkok. Bangkok paling susah tempat nak cari makan. Bangkok, Vietnam. Dia di mana kalau kita sampai khususnya di Thailand lah. Wallahu alam, mungkin ada orang yang boleh dapatkan makanan. Tapi bila timbul was-was dalam hati kita, walaupun ianya halalan thayyiban, jangan ambil. Sebab saya pernah dapat daripada seorang orang Thailand, dia kata, Ustazah dekat sini dia kata, diorang mencari rezeki dengan memakai tudung. Tapi dia pakai tudung bukan dia beragama Islam sebenarnya. Kadang-kadang anjing lalu kat tepi tu. Contohnya kita orang pernah pergi di mana satu tempat macam bab tu biasa. Babi tu macam binatang, kalau kat Malaysia ni kucing. Kalau kat sana babi tu. So menyebabkan tekak kami ni kembang untuk makan. Maksudnya benda-benda macam tu. So kalau kita pergi bermusafir ni, banyak ready kan, banyak kita research. Contohnya McDonald. McDonald nampak dia halalan thayyiban.
Contohnya ada McDonald di Singapura, ada yang kita tak boleh masuk. Tak boleh makan sebab dia ada daging bab. So kita jangan McDonald Malaysia halal dekat. So benda-benda ini kita kena ambil perhatian yang lebih untuk bab makan. Kalau contohnya bakso di Indonesia tu bersepah-sepah orang jual. Tapi kalau tengok saya macam kan halal halal tapi kita punya tekak pun halal juga. Maksudnya macam krik-krik kat situ. Okey. Kedua, di dalam lubang bumi atau di tepi dinding. Di dalam lubang bumi atau di tepi dinding atau seumpamanya kerana boleh jadi di situ binatang-binatang berbahaya punya tempat tinggal. Contoh, kalau kita nampak lubang tu kan ada ular, dia ada lubang dia tau. Jangan mengada-ngada pergi pula buang. Oh cantik lubang dah, cantik siap ni. Kita pun buang hajat kat situ. Memanglah tak nampak daripada mata kita kan sebab kita kena kampus sebenarnya. Takut-takut di dalam tu tempat dia beristirahat. Elok-elok nak buang hajat, hajat lain yang kita dapat. Maksudnya macam tu. Contoh tempat-tempat tinggal kala jengking. Ini antara tempat-tempat yang diorang tinggal lah. Contoh-contoh kalau kat hutan tu kan kita nampak cantik je lubang dia ni. Macam dah siap je untuk kita. Memang siap lah sebab itu tempat tinggal dia. Ataupun dia tak duduk kat dalam tu, dia pula nak balik rumah dia. Pun kita boleh kena. Atau ada binatang-binatang lemah dalam lubang tersebut. Pun kita kena jaga. Takut binatang-binatang yang lemah itu contohnya dia simpan anak dia kat dalam tu. Belum lagi nak boleh keluar daripada lubang. Kita pun hentamlah buang qada hajat. Hajat bukan hajat kecil, hajat besar. Lalu menjadi terazablah anak-anak atau binatang-binatang yang lemah tadi di atas najis kita. Nampak? Benda ni nampak macam simple. Tetapi kita kena ambil tahu. Sebab agama ini dia tidak terpisah dengan bab syariat. Walaupun kita kata, ustazah tak apa ustazah, memang dah get ready untuk kita. Tapi kita kena pandang dari sisi iaitu hukum-hukum makhluk lain. Hukum makhluk lain ini termasuk hukum makhluk binatang ataupun haiwan. Kalau dekat kita panggil adat-adat orang tua-tua. Kalau masuk hutan ni minta izin. Kalau nak kencing jangan main kencing je. Contoh. Sebab kita risau di situ tempat dia. Maka antaranya kita bacalah bismillah ataupun tak payahlah nak baca yang panjang-panjang ikut benda-benda tu kan. Kita baca bismillah, ya Allah, ya Tuhanku, aku menumpang untuk buang hajat di sini. Itu kita panggil adab. Bukan kita kata kita ni alam kita je. Dia ada satu lagi alam. Alam yang kita tak nampak, alam ghaib. Maka di situlah sebenarnya agama kita ini mengajar tentang bagaimanakah penekanan tentang adab-adab. Adab-adab ini sangat ditekankan di dalam agama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, di bawah pokok yang berbuah. Untuk menjaga kebersihan buah tersebut dari berlumuran najis. Walaupun kadang-kadang kita tahu najis kita ini boleh dijadikan baja. Tapi najis kita bukanlah seperti najis haiwan ataupun najis-najis haiwan. Contoh najis lembu kan. Itu memang baja lah. Sebab dia hanya makan rumput. Contoh najis kita bukan seperti najis kambing. Najis kambing kadang-kadang orang buat baja. Itu boleh. Tapi najis kita ni sebab kita makan pelbagai jenis makanan. Dia akan menjadi racun terhadap pokok tersebut. Sama ada buah itu boleh dimakan atau yang boleh diberikan manfaat dengannya. Tak boleh. Nampak rendang je pokok tu kan. Pokok ni tak boleh makan ustazah. Tapi daunnya, contohlah kita kata daun ni kita boleh buat ulam. So kita pun cantik duduk kat situ. Tak apa, moga-moga jadi baja. Punya bukan jadi baja. Akhirnya mematikan pokok tersebut. Dan yang seterusnya, dalam air yang bertakung kerana ia boleh menjijikkan orang atau merosakkan jika air itu kurang daripada 2 kolah. Maksudnya ini saya yakinlah bukan buang qada hajat besar ni, dia buang hajat kecil kan. Dia risau okey duduk dalam swimming pool sedap dia bagi. Contohlah kan. Ini contoh-contoh kita cubalah untuk kita mengelakkan.
Itu antara bagaimana ada adab untuk kita beristinja dan juga yang pertama berhubung rapat dengan tempat. Kedua, adab masuk dan keluar tandas. Sunat masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kerana cara demikian sesuai dengan tempat yang kotor. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebab tu Islam ini dia tidak pernah lari dengan segala tata cara dalam kehidupan. Masuk kaki kiri, baca doa, untuk masuk tandas, pakai slipper. Dalam tandas khususnya kita kena pakai slipper lah. Kadang-kadang kita tengok tak ada pakai slipper kan. Kena pakai slipper. Lepas tu slipper tu jangan bawa keluar. Ini tak slipper tandas dengan slipper rumah sekali. Sebab apa? Kita risau, kita runsing takut slipper tadi tu ada apa? Ada lebih-lebih najis. Contoh air kencing. So kita asingkan lah. Jangan bawa bersama dalam tandas mana-mana nama Allah atau nama yang dimuliakan. Bawa Quran, ini jaranglah kita masuk tandas. Bawa. Tapi selalu ada persoalan dia cakap apa, ustazah ataupun ustaz, kami punya handphone ada Muslim Pro. Kami punya handphone ada install bahagian-bahagian ni kan, ayat-ayat Quran. Macam mana nak buat? Takkan nak tinggal handphone kat luar tandas awam? Kan ada yang bertanya. Ataupun takkan duk sibuk nak uninstall. Dia boleh bawa dia masuk ke dalam tandas. Cuma di dalam tandas janganlah buka apps tersebut. Itu antara bagaimana dengan nama-nama Allah untuk kita bawa masuk ke dalam tandas. Okey, sunat berdoa sebelum masuk dan selepas keluar tandas. Kita tahu Allahumma inni a'udzubika min hadisil ataupun doa-doa masuk tandas. Min jabais. Okey. Doa keluar tandas ada juga alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Contoh banyak doa-doa yang kita boleh amal masuk dan keluar tandas. Kenapa? Kemudian pastikan di rumah kita pintu tandas kita sewajarnya ditutup. Sebab tandas ini rumah siapa? Walaupun tandas kita cantik, boleh menari dan juga tidur di dalam tandas, kering seperti hotel, tapi tidak digalakkan untuk kita buka pintu tandas sebab itu adalah laluan jin dan iblis. Sebenarnya ada kisah bagaimana masuk kaki kiri, keluar kaki kanan ni semua ada kisah dia. Dalam bab-bab sirah dan juga bab-bab bagaimanakah penampungan kaki kiri. Contoh kita nak buang hajat. Qada hajat besar ataupun qada hajat kecil. Hari ni semua pakai tandas duduk. Sebenarnya dalam keadaan yang seharusnya adalah mencangkung. Kemudian dalam keadaan mencangkung, kaki kiri kita ni ditinggikan sedikit berbanding kaki kanan. Sebab di situlah struktur badan kita mudah mengeluarkan najis. Sebenarnya. Tapi hari ni dah banyak dalam tandas duduk kan. Sebab tu mereka ada yang kadang-kadang kita tengok dalam tandas dia letak bangku. Ataupun bangku kecil tu untuk diletakkan kaki supaya kakinya duduk berdiri naik tinggi daripada keadaan duduk kita supaya mudah untuk mengeluarkan najis kita. Ketiga, adab berhubung dengan arah menghadap. Haram ke atas orang yang membuang air menghadap kiblat. Hari ni kita kena jaga sungguh-sungguh khususnya masuk hotel, keluar hotel ataupun kontraktor buat rumah. Terutamanya mereka ini yang tidak pernah cara tentang kiblat. Di mana haram bagi kita membuang air menghadap kiblat. Hari ni kita boleh cek. Allah ustazah, betul lah ustazah. Tandas saya ni, mangkuk tandas saya betul-betul menghadap kiblat. Maka setiap hari sebenarnya saya buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat. So nak buat apa? Kalau ada rezeki lebih, pecahkan, buat yang baru. Kalau ada. Tapi kalau tak ada, kan kita boleh menyengitkan sedikit tubuh badan kita. Maksudnya begitu. Jangan dalam sebab hukumnya adalah haram menghadap kiblat. Dalam keadaan tempat yang dilakukan di tempat terbuka ataupun membelakangkan. Membelakangkan kiblat, contohnya tak ada tandas, kita istinja. Kita buang, kita membelakangkan kiblat dalam keadaan tempat terbuka. Makanya sebenarnya nak buang hajat ni kena cek juga arah kiblat. Takut-takut kita ini terkena. Ingatkan arah kiblat ni untuk cek waktu solat je kan.
rupanya dalam istinja atau buang-buang hadas pun kita kena cek. Dan juga haram bagi kita tidak ada dinding yang menutup aurat ni. Ini biasalah. Hari ni contohnya tandas, lepas tu dia sekali dengan toilet. Dia pisahkan dengan apa? Langsir. Haram. Haram baginya untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Ataupun tandas baru pakai cermin. Kebanyakan ni tandas kalau saya kalau hotel tu kan, saya paling benci betul kalau dapat tandas dia bagi cermin je. Memang tak keluar lah najis insyaAllah. Hari ni kadang-kadang kena tengok. Maknanya kita perlu review. Sebab benda ni banyak dah berlaku. Khususnya di Malaysia. Saya tak ada cerita di tempat lain lah. Contohnya kadang-kadang bila kita nak booking kan, kita ni cara tentang agama. Bukan kita ni terlalu nak melebih-lebih. Tak. Contoh kadang-kadang kita perasan tak, banyak hotel dia bagi cermin je. Aduh, kalau answernya kalau mandi tu confirm nampak lah. Konon-konon nak romantik lah. Itu bukan culture agama Islam itu culture orang-orang kafir mungkin. Tapi kita tak. Maka kita cara sikit tengok, pastikan pesan ke anak-anak kita. Mungkin pasangan kita kalau kita tengok booking.com ke apa, make sure lah janganlah tandas kita itu dalam keadaan cermin. Maksudnya luar boleh nampak dalam, dalam boleh nampak luar. Kita cuba elakkan. Sebab apa? Kalau dalam hukum ini jatuhnya haram. Tapi hari ni kadang-kadang cermin dia pun bijak juga. Dia kabur dia yang tengah. Yang bawah nampak, yang atas pun tak apa pun sama juga. Memang rasa macam macam mana kita nak buat. Kemudian dikatakan atau di dalam binaan atau bangunan yang bukan disediakan tandas jika tidak ada dinding yang menutup auratnya. Dan jika di tempat yang ada dinding diisyaratkan jarak antaranya dengan dinding tidak melebihi 3 hasta. Ini dalam pembinaan. Bangunan-bangunan pembinaan. Tetapi jika membuang air di dalam binaan yang disediakan untuknya iaitu di dalam tandas diharuskan menghadap kiblat atau membelakangkannya. Ini dalam binaan. Bukan dalam rumah. Diharuskan menghadap kiblat ataupun kita belakangkan kiblat. Itu antara berhubung dengan arah menghadap. Yang keempat, adab berhubung cara membuang air. Ini tadi saya ceritalah. Kalau kita buang air besar, kita bertenggek. Maknanya bertenggeknya maksudnya mencangkung dan memberatkan sebelah kaki belah kiri. Beratkan serta memacakkan kaki kanan. Kaki kiri ni kena beratkan dan memacak tinggikan kaki kanan. Maksudnya macam itulah. Kalau orang yang tak ada masalah berat badan okey je kot. Kalau ada masalah berat badan mau bergoyang dia punya lutut rasanya. Tidak memandang ke langit. Sambil buang hajat tu pandang langit. Tak boleh Dan tidak kepada kemaluannya. Pandang pun tak pada kemaluannya. Dan tidak juga kepada najis yang kita sedang keluarkan. So tengok kan. Pun tak boleh. Dan makruh bercakap-cakap. Sambil buang hajat tu bercakap pula dengan telefon. Bercakap ni banyak lah. Mungkin kadang-kadang dia bercakap melalui telefon, melalui suara. Yang kedua, saya tak pastilah bercakap melalui WhatsApp. Wallahualam. Sambil buang hajat, dia WhatsApp pada WhatsApp. Contoh kan. Okey. Makan. Itu pastilah. Sambil buang hajat makan. Buruk sangat tu orang kata. Minum. Dan sebagainya ketika kita membuang air. Okey. Ini ada hadis dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu bahawa seorang lelaki lalu di sisi Rasulullah yang sedang membuang air kecil lalu memberi salam kepadanya. Rasulullah tidak menjawab langsung salam. Ini sampai keluar hadis. Walaupun salam tu wajib dijawab tapi Nabi tak akan jawab. Dan bagi orang yang membuang air kecil sebaik-baiknya pilihlah tempat yang sesuai. Jangan di tempat atau di atas benda keras dan jangan sekali-kali kencing sambil berdiri. Sebab apa? Supaya terselamat daripada rencikan air kencing terkena badan ataupun pakaian. Ustazah, ni jatuh pada lelaki dan perempuan? Ya, kedua-duanya. Dia bukan kata lelaki je, bukan juga kata perempuan. Tapi kadang-kadang lelaki ni lah yang kita panggil bagaimanakah yang dikatakan ianya melibatkan tentang adab-adab. Anak-anak cucu kita kena bagi tahu. Lelaki jangan kencing berdiri. Adalah orang kata kalau kencing berdiri ni mandikan anak iblis lah. Wallahualam bab-bab itu.
Kemudian bila kencing berdiri itu lelaki serajin benar tak mencuci. Itu bab kebersihan. Dia masuk bab bersuci pula. Sebab itu para alim ulama kita dia sangat jaga tentang ini. Maka dalam bab-bab istinja tadi, tisu juga dibenarkan untuk beristinja. Tetapi dalam bilangan-bilangan yang kita tahulah ganjil. Tisu, kemudian sapulah dengan air. Menyembuhkan syaitan dari yang cacat. Atas sebab apa Nabi tak jawab? Sebab dia tidak dibenarkan. Sebab kita dalam keadaan kotor. Salam itu dalam keadaan yang suci. So kita kena tahu. Walaupun kita tahu salam ini adalah wajib. Okey, yang terakhir adab istinja kelima. Hendaklah beristinja dengan tangan kiri. Sama ada dengan air, batu atau sebagainya. Mesti tangan kiri. Kerana tangan kiri lebih sesuai dan makruh menggunakan tangan kanan. Ustazah susah kalau Ustazah tangan kirinya Ustazah. Risau. Makanya perlulah ajar untuk menggunakan tangan kiri. Begitu juga makruh memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Makruh bagi kita. Dan jika perlu memegang kemaluan untuk membersihkan dengan batu atau apa-apa saja seumpamanya, hendaklah ia memegang batu dengan tangan kanan tanpa menggerakkan. Ini kalau dalam keadaan dia perlu juga. Perlu pegang kemaluan. Maknanya kemaluan tu pegang tangan kiri, batu tadi pegang tangan kanan. Dengan tangan kanan tanpa menggerakkannya dan memegang kemaluan dengan tangan kiri. Tangan kiri tetap juga kemaluan. Tapi bila istinja ini guna tangan kanan, menggunakan batu tadi atau bahan apa dan menggerak-gerakkannya pada batu itu untuk membersihkan. Ini antara, saya rasa ini part lelaki lah. Untuk mungkin kita kena angkat apa semua dan sekadarnya. Maka kemaluan tetap kena pegang dengan tangan kiri, bahan untuk istinja belah kanan sekiranya perlu. Kalau tak perlu, semuanya akan jatuh kepada tangan kiri. Itu saja dalam ada 5 adab beristinja ataupun 5 perkara. Kita buat revision. Yang pertama, adabnya yang pertama, kita tengok adab masuk tandas. Kedua, berhubung dengan arah menghadap. Ketiga, adab berhubung cara membuang air hadas. Dan kelima adalah adab beristinja. Banyak menggunakan tangan kiri. Itulah antara sedikit sebanyak dalam bab-bab beristinja. InsyaAllah nanti kita akan masuk bab taharah daripada najis.